Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fik. Dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh barakah insya-Allah. Okey. Okey, syukur kepada Allah. Dapat lagi kita sama-sama. Okey, dapat lagi kita secara siaran langsung, secara live dalam slot bacaan hadis hari ini insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Aini, Kak Azima, Encik Muhammad Amirul, Kak Nur Raida, Kak Saidah, Kak Azima, InsyaAllah Kak Afiza. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada familymengaji.com insyaAllah. Okay, baik. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Selamat datang dalam slot bacaan hadis. Hari ini hari Jumaat. InsyaAllah Sayyidul Ayyam. Okey. Alhamdulillah sihat Azimah insyaAllah. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat insyaAllah. Okey, hari Jumaat ini hari yang penuh barakah. Okey, rebut peluang hari Jumaat ini untuk kita lipat kali gandakan amalan kita, untuk kita gandakan pahala kita insyaAllah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang dah hadir silakan masuk. Dan jangan lupa jom pakat-pakat tekan button share. Boleh tolong okey sharekan live ini hari Jumaat. Hari Sayyidul Ayyam, kita nak sebarkan kebaikan. Boleh tolong saya sharekan live ini lebih ramai. Sama-sama dengan kita hari Jumaat tengah hari ni insya-Allah. Macam budak sekolah rendah you ke Kak Ayah? Macam pengawas sekolah rendah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom. Sementara kita nak tunggu kawan-kawan, kita nak tunggu sahabat yang lain, jom kita berzikir. Hari Jumaat insya-Allah, mudah-mudahan dengan berzikir InsyaAllah mudah-mudahan yang kita berzikir, hati kita lebih tenang. InsyaAllah mudah-mudahan. Boleh kita nak zikir hari Jumaat. InsyaAllah, amin. Okey, jom kita berzikir subhanallah sama-sama. Boleh? Baik, jom. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi sekali boleh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. InsyaAllah, amin. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk, jemput hadir dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ni, hari Jumaat, hari Sayyidul Ayyam insya-Allah. Okey, yang dah hadir jom
boleh pakat-pakat kita tekan button share. Kita nak sebarkan kebaikan, kita nak rebut peluang hari Jumaat ini, kita nak lipat kali gandakan amalan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Okey, baik. Hadis kita, tajuk hadis kita hari ini, kita nak tengok satu hadis yang mana tajuk dia Kitabullah. Kitabullah adalah penyelamat daripada fitnah. Kitabullah adalah penyelamat daripada fitnah. Kitabullah itu apa? Kitabullah itu adalah kitab Allah. Yang mana satu kitab Allah ni? Okay, kitab Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim. Okay, Al-Quran itulah kitab Allah. Okay, selain orang panggil Al-Quran, okay, ada juga orang panggil Kitabullah. InsyaAllah, okay. Jadi, kitab Allah yang mana satu? Al-Quran. Yang kita baca setiap hari, itu adalah Kitabullah, insyaAllah. Okay. Kak Hayati dah makan belum Kak Hayati? InsyaAllah lepas habis solat ni kita makan sama-sama, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kepada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okay. Terima kasih Kak Azimah. Okay, Kitabullah penyelamat daripada fitnah. Fitnah yang macam mana? Kitab Allah Al-Quran ini boleh selamat kita daripada fitnah yang macam mana? Okay, kita akan tengok kejap lagi, insyaAllah. Baik, boleh komen di bawah. Suara saya jelas tak? Kuat tak suara saya, insyaAllah? Gambaran jelas atau tidak, insyaAllah. Okay, saya nak pusing kamera menghadap kitab kita. Sama-sama kita nak baca hadis, sama-sama kita tengok keterangan dia, sama-sama kita dengarkan, okay, pengisian hadis ni. InsyaAllah kita nak sama-sama upgrade diri. Baik. Okay, saya pusing kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, familymengaji.com. Jiran sebelah pun boleh dengar ya Kak Zima? Takutlah kuat sangat ke? Okey, kalau jiran sebelah boleh dengar, ajak jiran sebelah sekali, insyaAllah. Okey. Okey, baik. Hadis kita, Kitabullah, penyelamat daripada fitnah. Okey. Muka surat 297. Okey. 297. Hadis 40 yang di bawah. Okey, insyaAllah. Kitabullah sebagai penyelamat daripada fitnah. Fitnah yang macam mana Al-Quran ni boleh selamatkan kita daripada fitnah. InsyaAllah. Okay, ahlan wa sahlan yang dah hadir, silakan masuk. Jemput masuk, insyaAllah. Okay, kita baca hadis sama-sama hari ini. Hadis kita pendek sahaja, dalam 1,5. Satu baris dan setengah. InsyaAllah. Okey, kalau jelas, terbaik. Terima kasih yang dah komen. Terima kasih yang dah share. Saya ucapkan terima kasih juga. Okey, yang dah bersama-sama, insyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Hadis kita hari ini, jom kita baca sama-sama. Okey. Anib Abbas radhiyallahu anhu. Qala nazala Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu anahu sadqunu finatun qala fama al-makhraju minha ya Jibril. Qala Kitabullah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk, jemput masuk. InsyaAllah.
Okey, baik. Kita dah baca hadis. Kita tengok makna dia. Sebenarnya nak sampaikan apa hadis ni, okey? Baik, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan. Jadi hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan dan ditulis oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Okey, beliau ada meriwayatkan. Okey, Sayyidina Jibril alaihi salam. Siapa Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril ialah malaikat. Okey, malaikat Jibril ataupun kadang-kadang ada gelaran dia Sayyidina di hadapan. Jadi malaikat Jibril ini telah turun dan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa banyak fitnah. Banyak fitnah, contohnya apa? Yakni huru-hara. Okey, fitnah itu huru-hara yang pasti berlaku. Okey, jadi malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun, jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu okey bahawa nanti akan ada banyak fitnah, akan berlaku huru-hara. Okey, itu pasti akan berlaku. Jadi Nabi tanya, baginda pun bertanya, apakah jalan keluar daripada keadaan itu, wahai Jibril? Okey, jadi Nabi risau. Nabi pun tanya, okey, macam mana kita nak elak daripada fitnah itu? Macam mana kita nak cari jalan keluar daripada fitnah yang akan berlaku tu? Okey, jadi malaikat Jibril jawab apa? Ada tak jalan penyelesaian? Jadi malaikat Jibril alaihi salam dia menjawab, kitab Allah subhanahu ta'ala. Jadi jawapan dia adalah kitab Allah. Kitab Allah itu adalah Al-Quran. Okey, jadi bila Nabi tanya ada tak jalan penyelesaian, macam mana kita nak elak daripada fitnah yang akan berlaku nanti. Okey, Nabi tanya, jadi malaikat Jibril dia jawab dua perkataan sahaja, kitab Allah. Kitab Allah subhanahu ta'ala, iaitu Al-Quran. Okey, jadi macam mana Al-Quran ini dia boleh tolong kita, dia boleh jadi penyelamat kita daripada fitnah. Fitnah yang macam mana tu kan? Okey, jadi Al-Quran ini adalah sebagai syafaat yang paling tinggi. Al-Quran ini juga akan jadi peneman kita di dalam kubur. Al-Quran ini juga dia akan selamatkan kita daripada fitnah. Subhanallah, kan? Betapa hebatnya kitab Allah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena bersyukur. Kita kena rasa beruntung. Sebab apa? Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia tak turun kepada Nabi lain, tetapi dia diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okey? Okey, baik. Kita nak tengok keterangan macam mana Al-Quran boleh selamatkan kita daripada fitnah-fitnah. Kita nak tengok fitnah yang macam mana. Okey, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Okey, Kak Farah, Kak Fia. Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang dah hadir, silakan masuk, jumpa masuk. Okey, dalam slot bacaan hadis kita hari Jumaat ini, insya-Allah. Hari Sayyidul Ayyam, hari yang penuh barakah. Okey, dan tajuk kita hari ni kita nak share sama-sama, iaitu tajuk Kitabullah. Kitabullah sebagai penyelamat daripada fitnah. Kitabullah itu ialah Al-Quran, insya-Allah. Okey, jom kita tengok keterangan. Okey, keterangan beramal dengan Al-Quran adalah penjamin keselamatan daripada segala fitnah. Jadi macam mana cara Al-Quran itu dia boleh selamatkan kita daripada fitnah? Salah satunya kita kena beramal dengan Al-Quran. Kita kena berdamping dengan Al-Quran. Okey, sentiasa membaca Al-Quran. Okey, beramal dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini penjamin. Okey, penjamin. Kalau hutang pun ada penjamin.
Al-Quran ini juga ada penjamin. Jamin apa? Jamin keselamatan kita. Al-Quran ni dia akan menjadi penjamin keselamatan kita daripada segala. Okey, segala, semua jenis fitnah. Fitnah dunia, fitnah kehidupan. Okey, insya-Allah. Okey, kemudian keberkatan. Keberkatan dari membacanya juga menjadi sebab kelepasan daripada fitnah. Okey, kalau kita membaca Al-Quran, daripada berkat kita baca Al-Quran tu, kita dapat keberkatan. Okey, keberkatan tu dia akan menjadi sebab. Dia akan menjadi asbab kita terlepas daripada fitnah. InsyaAllah. Okey, jadi beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Okey, Al-Quran ni dia jadi penjamin. Dia akan selamatkan kita daripada fitnah. Lepas tu, dengan keberkatan, berkat kita baca Al-Quran, dia akan jadi asbab juga kita terlepas daripada fitnah. Kan? Kalau kita beramal dengan Al-Quran, contohlah dalam situasi tiba-tiba kita tak tahu kan, mungkin ada orang niat tak baik, kan? Lepas tu mungkin dia nak buat fitnah ke kan? Tetapi bila kita beramal dengan Al-Quran, tak jadi. Okay, fitnah dia tak jadi ke, Allah gerakkan hati dia tak jadi nak buat fitnah ke atas kita. InsyaAllah. Jadi Al-Quran ini dia akan lindung, dia akan jadi penjamin kita daripada fitnah, insyaAllah. Okay, kemudian jika Al-Quran Al-Quran ini dibaca di dalam rumah. Okay, kalau Al-Quran dalam rumah, kita baca Al-Quran dalam rumah, ketenangan dan rahmat akan turun ke dalam rumah tersebut. Subhanallah kan. Walaupun kita tak nampak betul, tetapi kita dapat rasa. Kan, kita tak nampak keterangan, kita tak nampak rahmat tu turun kat dalam rumah kita, tetapi kita boleh rasa, betul tak? Dengan membaca Al-Quran dalam rumah, insya-Allah, okey, rumah kita, keluarga kita dia akan tenang. Kita akan dapat rasa ketenangan tu, kita akan dapat rasa rahmat itu. Okey, akan turun ke dalam rumah tersebut, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Kak Siti Fatimah, silakan masuk, insya-Allah. Ahlan wa sahlan, jangan malu, jangan segan. Okey, insya-Allah. Baik. Tadi dia kata baca Al-Quran akan mendapat ketenangan dan rahmat. Okey, dan syaitan akan meninggalkan rumah itu. Okey, jadi bila kita baca Al-Quran, dengan berkat kita baca Al-Quran, insya-Allah ketenangan, rahmat akan turun. Dan selain itu syaitan, okey, syaitan musuh umat manusia, dia akan tinggalkan rumah tu. Tak mau duduk dah kat rumah tu. Tenang je kan. Okay. Rumah tu ada rahmat, tak mau dah duduk kat situ. Jadi dia akan tinggalkan rumah itu. Okay. Kemudian, para ulama juga dia ada menyatakan, para ulama juga dia ada mentafsirkan bahawa maksud fitnah di sini adalah ujian. Maksud fitnah dalam hadis tadi juga adalah maksudnya ujian. Okey, iaitu kedatangan Dajjal. Okey. Pada akhir zaman nanti akan berlaku banyak fitnah dunia. Okey, di sekeliling kita akan berlaku fitnah dunia. Tanpa kita sedar pun kadang-kadang sesuatu itu fitnah. Okey. Contohnya daripadanya adalah kedatangan Dajjal, pencerobohan, pencerobohan orang Tatar dan peristiwa-peristiwa yang seumpama itu. Jadi fitnah akhir zaman. Jadi contoh fitnah akhir zaman, kedatangan Dajjal. Okey, Dajjal ni dia akan menipu. Dia akan menipu manusia untuk ikut dia. Buat dia akan fitnah. Okey, fitnah. Dia akan buat fitnah supaya orang ikut dia, orang percaya dekat dia. Jadi kita nak
protect. Okay, kita nak protect diri kita. Kita nak ada pendinding untuk diri kita. Kita kena beramal dengan Al-Quran, insyaAllah. Okay, Al-Quran ni dia akan selamatkan kita. Jadi untuk elak fitnah Dajjal, kita selalulah baca surah Al-Kahfi, insyaAllah. Dengan surah Al-Kahfi dapat lindung kita daripada fitnah Dajjal. Okay, insyaAllah. Dan peristiwa-peristiwa yang seumpama dengannya. Okay, fitnah-fitnah akhir zaman, insyaAllah. Okay. Kemudian dalam riwayat Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, okay, terdapat kenyataan bahawa Nabi Yahya, okay, Sayyidina Ali dia ada menyatakan bahawa Nabi Yahya dia ada bagi tahu kepada Bani Israel. Okey, Bani Israel, kelompok ataupun sekumpulan orang zaman dahulu, Bani Israel. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kamu membaca kitabnya. Okey, Allah perintahkan orang Bani Israel ni. Okey, Nabi Yahya dia berjumpa dengan golongan Bani Israel. Dia bagi tahu dekat Bani Israel ni, Allah perintahkan kamu. Okey, Allah perintahkan kamu baca kitab dia, baca kitabnya, iaitu baca Al-Quran. Okey, bandingan orang yang membaca kitab Allah, orang yang membaca Al-Quran ini adalah seumpama orang yang berlindung daripada serangan musuh di dalam sebuah kota. Okey. Jadi Nabi Yahya kata orang yang membaca Al-Quran ini dia seumpama dia sedang berlindung. Dia sedang membuat kubu. Okey, daripada serangan musuh. Jadi dari arah mana pun, okey, dari arah mana pun musuh itu nak serang, okey, mereka akan mendapati dari arah itu terdapat kalimah Allah sebagai pengawal yang menolak kemarahan mereka. Okey, jadi orang yang membaca Al-Quran dia seumpama sedang membina kubu. Dia seumpama sedang protect diri dia ni, membina kubu. Jadi bila kita baca Al-Quran, kubu kita dah terbina, musuh dari mana-mana arah dia nak serang pun tak boleh. Okey, musuh dia nak serang pun tak boleh sebab kita dah bina kubu. Okey, jadi musuh akan tengok dari setiap penjuru kubu kita ni ada kalimah Allah. Okey, dari ada kalimah Allah sebagai pengawal kita. Jadi tak dapatlah musuh tu nak serang kita. Subhanallah kan. Kita tak nampak kubu tu. Tapi diibaratkan orang yang membaca Al-Quran ni dia sedang membina kubu. Dia nak pertahankan diri dia ni daripada serangan musuh, daripada fitnah-fitnah. InsyaAllah, okey. Jadi dengan beramalnya dengan Al-Quran ini, insyaAllah kita dapat jauhi daripada fitnah, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kak Sanis Jaafar. Okey. Baik, jadi itulah hadis kita hari ini. Kitabullah, fungsi dia kitab Allah, dia akan selamatkan kita daripada fitnah. Okey, tak rugi kalau kita membaca Al-Quran. Okey, Al-Quran ni dia akan jaminkan keselamatan kita. Dia akan buatkan kita terlepas daripada fitnah. Dia akan lindung kita. Okey, dia akan buat kita ada kubu ni untuk diri kita, insya-Allah. Okey, baca Al-Quran dalam rumah akan ada turunnya ketenangan, akan turunnya rahmat Allah dalam rumah tu, insya-Allah. Okey. Dan syaitan-syaitan dia tinggalkan rumah tu. Dia tak mau dah duduk kat situ. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi itulah dia kisah kita hadis hari ini. Kitabullah itu dia akan menjadikan kita daripada selamat daripada fitnah. Insya-Allah.
Okey, mudah-mudahan berkat membaca Al-Kahfi setiap malam. Okey, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah jauhkan kita daripada fitnah. Okey, membaca Al-Quran ni adalah kerana Allah Ta'ala, mudah-mudahan. Sesungguhnya innama a'malu binniyat. Setiap amalan itu kita mulakan dengan niat, insya-Allah. Okey, apa yang kita lakukan kita niat kerana Allah, kita berserah kepada Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan anugerahkan kita, Allah akan turunkan rahmat kepada kita, Allah akan lindung kita, insya-Allah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis tengah hari ini, hari Jumaat. Mudah-mudahan hari Jumaat ini Allah memberkati kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Okey, baik. Okey, sebelum saya terlupa, hari Sabtu. Okey, hari Sabtu ini insya-Allah kita akan adakan seminar surah Al-Fatihah. Seminar Al-Fatihah, surah yang kita baca setiap hari. Surah yang kita baca setiap hari dalam solat. Okey, paling kurang sehari kita baca Al-Fatihah ni 17 kali. Paling kurang. Kita baca surah Al-Fatihah dalam solat 17 kali. Tak termasuk kalau kita solat sunat. Jadi surah Al-Fatihah ni kita nak pastikan supaya kita baca surah Al-Fatihah ni dengan tepat. Dengan sempurna, insya-Allah. Okey. Supaya bila surah Al-Fatihah itu dia kurang sempurna, kita takut solat kita juga kurang sempurna, tidak sah. InsyaAllah. Okay. Jadi sama-sama kita upgradekan Al-Fatihah. Kita upgrade Al-Fatihah. Kita nak tengok selama ni kita baca Al-Fatihah kemas ke tidak. InsyaAllah. Jadi hari Sabtu ni sama-sama jangan lupa lock tarikh tu. Okay, hari Sabtu seminar Al-Fatihah jam 9 malam, insyaAllah. Okay, nanti dalam slot seminar tu nanti Ustaz Firdaus dia akan share. Dia kongsikan satu rahsia. Rahsia apa? Iaitu surah Al-Fatihah ni kita baca dia seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Okey, seolah-olah bila kita baca surah Al-Fatihah ni seolah-olah kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Ustaz Firdaus dia akan sharekan rahsia itu macam mana, insya-Allah. Okey. Okay, jadi insyaAllah dan siapa yang nak dapatkan panduan surah Al-Fatihah, okay, panduan surah Al-Fatihah lebih kurang ada dalam, kita nak tengok dalam panduan tu ada lebih kurang 20 lebih kesalahan. Jadi kita boleh tengok kesalahan panduan surah Al-Fatihah, boleh dapatkan dengan menaja seminar ini, insyaAllah. Okay, boleh tekan link di bawah. Okay, boleh tekan pin komen nombor 2 seminar Al-Fatihah. Okey, boleh tekan di situ, insyaAllah. Dan kita juga akan bagi isi gel. Okey, isi gel sebagai kenangan kita ikuti seminar, insyaAllah. Okey, moga-moga dengan tajaan tuan-tuan dan puan-puan Allah limpahkan rezeki kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insyaAllah Allah limpahkan rezeki seluas lautannya. InsyaAllah. Okey, baik. 27 kesalahan, betul. Okey, jadi terima kasih lagi sekali. Jangan lupa hari Sabtu jam 9 malam. Okey, terima kasih yang dah bersama-sama dengan saya hari ini dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, waktu yang sama, 12.30. Okey, tapi hari ini pukul 12. Betul Kak Azimah. Okey, isi gel kami akan send dekat email. Jadi waktu isi borang isi email sekali, insyaAllah. Okay. Okay, baik. Terima kasih yang dah share, yang dah bersama-sama hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.